Fokus dari negeri di bawah bayu, sambutan Hari RTM ke-76 tahun peringkat negeri dan Sabah hari ini melaksanakan solat di masjid dan surau dengan merapatkan sejadah. Langsung dari Kota Kinabalu bersama Rita Alusius Malik. Rita, silakan. Ya, Atika. Kerajaan negeri menyambut baik usaha dan komitmen Radio Televisyen Malaysia RTM Sabah dalam memperkasa kandungan rancangan pelbagai medium seperti Inggeris, Cina, Kadazan, Dusun, Murut, Bajau Pantai Barat serta Bajau Pantai Timur. RTM Sabah juga berperanan penting dalam aktiviti pembukaan semula sempadan negara bermula hari ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor juga menyeru agar program berkaitan pelancongan menonjolkan budaya dan etnik juga dapat ditambah demi mempromosikan Sabah. Datuk Haji Ji berkata demikian semasa merasmikan sambutan Hari RTM peringkat negeri di Kompleks KCOM di Kota Kinabalu. Teks ucapannya disampaikan timbalannya Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey G. Kitingan. Sementara itu, ketika ditemui media, Datuk Jeffrey berkata kerajaan negeri juga yakin RTM masih relevan serta terus unggul. Mengucapkan terima kasih, menyampaikan penghargaan pada RTM yang selama ini telah memberi sokongan dan komitmen membantu kerajaan Sabah menyampaikan maklumat dan juga memberi promosi tentang isu-isu yang tertentu seperti rancangan pembangunan Sabah Maju Jaya. Sangat berbangga dan berterima kasih kepada RTM kerana di RTM lah saya mengembangkan bakat dan di RTM lah juga orang luar sana mengenali dan juga sampai saya sekarang ini. Selamat Hari RTM yang ke-76. Hari ini RTM menyambut ulang tahun yang ke-76 dan saya berharap agar saya dan semua warga RTM akan lebih maju dalam bidang penyiaran dan semoga penonton terus setia bersama RTM. RTM terus unggul. Pelbagai perubahan dalam industri penyiaran dan kami kekal relevan sebagai salah satu penyiar rasmi di negara Malaysia, dan juga untuk tahun ini pada sambutan Hari RTM kami berazam untuk lebih berusaha agar terus kekal relevan di hati rakyat. Selamat Hari RTM, teman setia anda. Sangat bangga menjadi sebahagian dari warga RTM dan sempena sambutan Hari RTM yang ke-76 ini, walaupun banyak cabaran dan dugaan, tapi kami boleh bekerjasama sebagai satu keluarga. Akan terus menyumbang tenaga memastikan apa juga program yang diterbitkan di RTM akan terus dinikmati oleh masyarakat dengan lebih telus, berkualiti dan sahih. Antara pengisian sambutan Hari RTM ke-76 peringkat negeri Sabah adalah pelepasan konvoi jelajah keluarga Malaysia RTM 76, penyerahan sijil penubuhan Sidet RTM Sabah serta temu bual khas di studio mini Sabah FM. Sempena sambutan Hari RTM ke-76 tahun, kali ini membawakan bingkisan mengenai Jabatan Penyiaran Malaysia RTM Sabah terus mengorak langkah ke hadapan meneroka kemajuan teknologi penyiaran. Selaras keperluan penyiaran masa kini, Jabatan Penyiaran Malaysia RTM Sabah juga tidak ketinggalan, malah terus menjadi tonggak maklumat yang berkualiti dan boleh dipercayai. Wartawan Nirona Newman ada perinciannya. Umum mengetahui struktur muka bumi Sabah yang agak mencabar, namun kini bukan lagi penghalang kepada RTM Sabah memberikan lebih banyak liputan berita dan penerbitan TV secara langsung dari lokasi dengan kualiti penyiaran berdefinisi tinggi. Biasanya bila kita berlaku bencana kita ada problem. Kalau kita operate secara biasa, kamera kita kena bergantung kepada kabel dan bergantung pada bekalan elektrik di situ. Dan ataupun kalau tidak kita terpaksa ambil penggambaran, kita terpaksa move on pergi ke tempat lain untuk kita nak sampaikan. Jadi sekarang itu tak perlu lagi.
Dan kamera boleh buat multi kamera. Sebagai kesungguhan kerajaan dalam memantapkan lagi siaran RTM di negeri ini, Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia Tan Sri Anwar Musa sendiri telah merasmikan pelancaran kenderaan Digital Satellite News Gathering di SNG RTM Sabah yang pertama di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi dan Multimedia KECOM, Kota Kinabalu pada 29 Mac lalu. Dengan kos 3.3 juta ringgit, kenderaan ini boleh beroperasi di pedalaman tanpa bekalan elektrik atau internet. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Penyiaran Puteri Joliana Yaakob berkata, kenderaan di SNG ini menggunakan konsep pemasangan peralatan yang ringkas dan mudah untuk dikendalikan. Ia juga mampu menjimatkan kos operasi dan tenaga kerja selain menambah baik jangka hayat peralatan, lebih teratur dan selamat dengan pemasangan kekal di dalam kenderaan. 3 kamera dengan very simple konsep dengan mixer yang bersekali dengan audio mixer sekali. Juga kaki tangan juga boleh dikatakan very low, kata sedikit, 4 orang kalau boleh kan. Jadi bisa menyebabkan kos dan juga operasi jugalah. Sementara itu, penolong pengarah berita hal ehwal semasa BES Sabah, Ruskap Muharram berkata, kenderaan di SNG telah merubah keadaan kepada yang lebih baik dan seterusnya menjadi medium penyiaran menyeluruh dan berkualiti. Berita kita lebih cepat sampai kepada audiens dan kita harapkan juga dengan kemudahan ini ianya akan mampu memberi lebih banyak liputan di luar kawasan, khususnya di luar bandar, dan sekaligus akan menjayakan hasrat kita. RTM ini dia yang pertama di lokasi dan dia ialah penyampai yang pertama menyampaikan maklumat kepada masyarakat. Penyiaran Sabah berevolusi dalam menyampaikan kandungan berimpak dan berdefinisi tinggi. Ia dilaksanakan dengan perolehan teknologi termasuk kemudahan di SNG yang pasti dapat memantapkan paparan audiovisual yang lebih jelas ketika siaran. Nirona Niman, Berita RTN. Bermula hari ini, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins membenarkan solat fardu berjemaah, solat Jumaat, Tarawih dan solat sunat lain di masjid dan surau dengan merapatkan sejadah tanpa bersentuhan antara jemaah. Kebenaran ini susulan Sabah memasuki fasa peralihan endemik COVID-19. Mufti Kerajaan Negeri Sabah, Datuk Aziz Bongsu Jafar berkata, solat tarawih turut dibenar dilaksanakan dengan 20 rakaat sepanjang bulan Ramadan di semua masjid dan surau. Tahun ini, Alhamdulillah, kita telah diberikan sedikit kelonggaran dengan membenarkan semua masjid di negeri ini full capacity 100% dan penjarakan sosial di masjid berdasarkan sejadah. Maksudnya sejadah yang lazim dipakailah. Tidak terlampau kecil, tidak juga terlampau besar. Beliau berkata demikian pada Majlis Pengisytiharan Kadar Zakat Fitrah Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Hanya individu yang lengkap 2 dos vaksin COVID-19 membawa sejadah dan memakai pelitup muka sahaja dibenarkan hadir ke masjid dan surau. Aktiviti moreh juga dibenarkan tetapi bagi makanan berbungkus. Majikan, pekerja dan masyarakat yang layak perlu sedar serta mengambil serius betapa pentingnya membuat caruman kepada Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Caruman tersebut bukan sahaja sebagai pelindungan tetapi juga banyak membantu khususnya mengubah hidup baru pekerja yang kehilangan upaya akibat kemalangan. Kalau tidak ada perlindungan Perkeso, dia akan mengalami masalah yang paling besar. Tapi syukur Alhamdulillah dengan sokongan pihak daripada Jabatan Ketua Menteri dan juga pihak hospital Queen Elizabeth, hari ini kita sama-sama untuk memberi sokongan kepada beliau. Kepentingannya kita mencarum di Perkeso, kita pun tidak tahu masa akan datang kemalangan atau apa-apa yang akan terjadi. Perkeso dapat membantu kita. Pihak hospital, terutamanya Hospital Queen Elizabeth lah ya, banyak bekerjasama dengan Perkeso lah ya. Kita banyak mengenal pasti pesakit-pesakit yang memerlukan bantuan rawatan lanjut, terutamanya macam kes-kes macam ni.
Beliau berkata demikian dalam majlis ringkas penyerahan sumbangan Perkeso Keriah Alis, seorang pencarum dan berinsurans di Kampung Sungai Damit, Tuaran. Keriah menerima sumbangan faedah hilang upaya kekal lebih RM72,000 dan faedah berkala RM42 sehari serta pencen seumur hidup RM1,182 sebulan. Turut dibekalkan kerusi roda, katil boleh laras dan peralatan kesihatan. Usahawan khususnya di Parlimen Sepanggar diseru menerokai bidang dan produk baharu yang lebih sesuai dengan keperluan pengguna sekaligus kekal relevan dan berdaya saing dengan produk sedia ada. Mereka juga perlu melengkapkan ilmu dan pengetahuan melalui teknologi terkini dan selaras lonjakan maklumat semasa. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi merangkap Adun Karambunai, Datu Yaakob Khan berkata 30 para usahawan bakal dibantu melalui program di bawah Persatuan Bisnes Usahawan Sepanggar BUS selain berharap mereka akan memantapkan lagi kemahiran dan perniagaan masing-masing. Manakala pengerusi BUS, Romeo Esno berkata usaha ini selaras dengan perkembangan dalam dunia perniagaan yang semakin mencabar selain mengharungi fasa baharu endemik. Kita akan bimbing diorang dalam sekitar 30 peserta untuk kita angkat mereka sebagai usahawan yang berjaya. Kita sebenarnya akan bekerjasama dengan pihak SIRIM, MARA, GPSM, DADR untuk membuat latihan. Dan di samping itu juga kita akan membantu kepada peserta-peserta ataupun usahawan ini yang layak untuk diberi bantuan keuangan. Baik, sekian paparan dari negeri di bawah Bayu. Mewakili warga kerja Seksyen Berita dan Ehwal Semasa RTM Sabah, saya Rita Alusius Malik mengucapkan selamat menyambut Hari RTM ke-76 tahun. RTM terus unggul. Dengan itu kembali bersama Atika Naim di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Rita untuk perkembangan di Sabah.